Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Kita jumpa untuk siaran hari ini. 21 hari bulan Julai. 21 hari bulan Jun. Street basking. Menarik tu dengan lebih 800 orang di Facebook dan 600 orang di YouTube. Saya ucap juga terima kasih pada semua yang ikuti stream ni. Kalau YouTube stream, saya ucapkan terima kasih juga pada mereka di YouTube yang telah pun mencapai lebih 27,000 orang subscribers ataupun rakan di YouTube. Dan terima kasih juga kerana kita dah lebih 23,000 orang di Facebook. Saya harap grossnya kita boleh capai 25,000 orang di Facebook pada 10 hari bulan Julai, insya-Allah lah. Dan juga kita capai 30 atau 32,000 orang pada 10 Julai di YouTube. Ini membolehkan Ziaris Stream boleh mencapai keseluruhan rakan lebih 50,000 orang. Saya ucap juga terima kasih pada lebih 3,800 orang yang react pada poster hari ini 1988 dan 2022. Posting foto. Itulah foto lama, paling lama saya ada pun tahun 88. Untuk mengisi memori perjalanan masa muda dan hari tua Ziaris Stream. Terima kasihlah juga pada hampir 400 orang yang komen. Mana yang sempat saya reply. Mana yang belum saya reply, insya-Allah lah malam ni saya reply. Kerana ada setengah komen tu saya ambil, ada setengah posting saya akan ambil komen untuk reply. Saya ucap dah juga ribuan terima kasih untuk stream semalam. Sebab semua komen okey, tak ada satu pun yang saya terpaksa kick and ban. Lately ni memang tak banyak kick and ban kerana saya rasa ramai yang dah faham bagaimana mengendalikan komen ketika berada dalam stream saya. Tuan-tuan dan puan-puan, tiga hari, 4 hari pada hari yang saya demam dan rasa exhausted, saya kena exhausted attack. Tapi dia tak boleh mengubah obses saya untuk membaca artikel-artikel ekonomi, terutama keadaan genting di Pakistan. Nanti kita akan stream tentang apakah Pakistan akan menerima nasib yang sama seperti Sri Lanka. Sri Lanka telah menjadi negara bankrupt. Pakistan menjadi negara krisis ekonomi yang serius. Yang sekarang ni kalaulah tanpa bantuan pantas dalam tempoh 2 bulan daripada tabung kewangan antarabangsa, ada potensi tinggi Pakistan juga menjadi sebuah negara bankrupt dan tercetus dalam huru-hara jalanan. Kerana keadaan di Pakistan lebih kritikal dengan lebih 200 juta penduduk. Dengan tabungan kewangan Bank of Pakistan yang sangat tipis, iaitu hanya tinggal 10 bilion USD yang cukup untuk menunaikan import 2 bulannya. Berarti Pakistan juga berada dalam krisis macam Malaysia kerana kerajaan yang dibentuk oleh Syahbaz Ahmad, Perdana Menteri baru, bukanlah kerajaan yang berasaskan pilihan raya. Dia adalah kerajaan yang berasaskan lompat sokongan. Apabila keadaan ekonomi Pakistan menjadi buruk di bawah pimpinan Imran Khan yang memenangi pilihan raya, beberapa parti yang sebelum ini menyokong Imran Khan telah melompat dan menyokong semula parti yang pernah dipimpin oleh Nawaz Sharif. Cuma kali ini diketuai oleh adiknya Syahbaz Sharif. Jadi ada banyak laporan. Tajuk yang saya ambil ni pun adalah tajuk yang dikeluarkan daripada rujukan antarabangsa yang viral hari ini. Kerana ini adalah tajuk yang dikeluarkan oleh analisis antarabangsa, iaitu Institut Kajian Ekonomi Eropah, yang dipetik oleh The Pocket Malaysia, iaitu mengenai bagaimana tinjauan yang dijalankan ke atas 750 CEO berpengaruh dunia. 60% daripada mereka bersetuju bahawa keadaan ekonomi dunia akan menjadi buruk dalam tempoh 12 hingga 18 bulan.
Review tu panjang, tapi saya fikir kata tuan-tuan pun tak akan terkejut kerana dia adalah angka yang mudah difahami. Kerana kita pun nampak keadaan sekarang, apabila ekonomi menjadi mendatar ataupun flattened down, dia mendatar tapi ada penurunan. Berarti tak nampak cara dalam tempoh yang begitu panjang sejak COVID dan selepas COVID akan ada pengembangan mendadak bagi mengawal kemuncupan ekonomi banyak negara yang mengalami kemelesetan akibat COVID-19 ni boleh bertahan, dan akhirnya kita akan berjumpa jurang yang dalam. Dan jurang yang dalam ni analisis mengatakan 60 buah negara di dunia telah pun berada dalam hampir jatuh ke dalam jurang kerana rakyatnya akan mengalami tekanan inflasi dan juga tekanan daya beli yang sangat rendah. Dan yang paling teruk adalah apabila tekanan ke atas mata wang dan juga kegagalan membayar pinjaman akan menjadikan kebanyakan bank kehilangan nilai tunai mereka kepada kebangkrapan syarikat dan juga peminjam. Tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana Syair Q saya dah 500 dah hampir 500 455. Cepat, jarang kita jump fast angka ni dalam tempoh 3 minit. Saya suka berkongsi dengan saudara kerana inilah juga yang akan saya kongsikan dalam forum tertutup di Langkawi pada 29 hari bulan Jun 2022. Dan saya mengucap terima kasih kerana kebetulan kebelakangan ni saya menerima begitu banyak jemputan. Terkejut je, kadang-kadang kita pun tak tahu apa impact yang kita stream di Facebook. Tapi saya mengucap terima kasih kepada UUM, Universiti Utara Malaysia, terutama Fakulti Pentadbiran dan juga ekonomi dia, kerana menyediakan ruang yang panjang untuk saya bercakap kepada penjawat awam, terutama di Langkawi, dan kemudiannya saya dijemput lagi untuk menyampaikannya kepada penjawat awam di Negeri Kedah. Saya ucap juga terima kasih kerana agensi-agensi di Jabatan Perdana Menteri juga mula menghubungi saya hari ini untuk hadir dalam sesi-sesi tertutup untuk mengemukakan pandangan saya mengenai isu-isu berkait ekonomi. Kerana saya bukanlah ahli ekonomi, mustahil lah orang yang pandai berniaga hanya jual buku. Tapi kerana saya tak boleh share stream live saya dengan penjawat awam dan juga mereka yang berada dalam sektor pentadbiran di Langkawi, kerana itu adalah majlis orang. Tapi sekurangnya saya share dengan saudara jugalah apa yang akan saya bentangkan di sana secara tertutup. Tuan-tuan dan puan-puan, daripada 750 orang CEO yang paling berpengaruh di dunia, 60% telah pun menyatakan mereka yakin dunia akan mengalami apa yang disebut taufan ekonomi. Akan berlaku kemeruduman ekonomi yang teruk dan akan menjerumuskan banyak negara ke dalam cangkir yang sukar diramalkan. Dalam kes yang paling dekat, 2 bulan daripada sekarang, Pakistan mungkin akan menjadi sebuah lagi negara muflis menyusul Sri Lanka yang telah pun mengalami masalah muflis hingga Sri Lanka sekarang berada dalam keadaan rusuhan jalanan. Walaupun berlaku peletakan jawatan pelantikan ahli politik baru pun dia tak memperbaiki keadaan ekonomi di Sri Lanka, menjadikan Sri Lanka adalah sebuah negara Greece baru. Ketika kita melihat pada awal tahun 2000, Greece menjadi negara muflis akibat apa yang dipanggil sebagai premium premium crisis, premium crisis, di mana apabila Greece terlampau gairah memberi pinjaman hartanah melebihi harga pasaran. Maksudnya di Greece, oleh kerana berlaku lambakan hartanah yang sangat besar, orang telah memberi hartanah pada harga spekulasi. Ada hartanah yang dijual 1 kali ataupun 1.5 kali ganda lebih tinggi daripada nilainya. Ini menyebabkan bank telah memberi banyak pinjaman di Greece, dan akhirnya apabila ekonomi Greece tak mampu lagi bertahan dan peminjam tak mampu menjana pendapatan yang setara untuk membayar properti yang dibeli pada harga gelembung belot, iaitu pada harga palsu, menyebabkan akhirnya pemiutang tak mampu membayar dan akhirnya bank-bank di Greece jatuh bankrupt. Dan dia menjejaskan Amerika kerana kebanyakan pelabur Amerika juga melabur dalam perbankan dan juga sektor hartanah di Greece. Greece menjadi petunjuk terakhir bagaimana gelembung ekonomi yang dicipta oleh subpremium ataupun apa yang dipanggil sebagai kegairahan bank menyediakan pinjaman mudah berskala tinggi bagi properti ataupun harta atau aset yang nilainya jauh lebih rendah, telah menjerumuskan dunia, telah menjerumuskan Greece dalam keadaan hampir bankrupt. Untuk pengetahuan saudara,
bezakanlah, Pakistan mempunyai hampir 8 kali ganda penduduk lebih besar daripada Malaysia. Pakistan hari ini mempunyai 8 kali ganda penduduk lebih besar daripada Malaysia, iaitu sekitar 220 juta ke 230 juta. Dengan 200 juta 400 ribu orang adalah penduduk Islam. Pakistan hanya mempunyai simpanan 10 bilion USD dalam Bank of Pakistan. Sadar bayangkan, dia 8 kali ganda lebih besar daripada Malaysia, simpanannya tinggal 10 bilion USD. Malaysia dengan 32.5 juta penduduk, lebih kurang penduduk kita mempunyai sekitar 100 bilion USD. Kalau naik pun 105, turun pun 98, tapi 100 adalah angka parapsikologi yang menjadi simpanan bank negara. Ini menjadikan kita ada sekitar 400 juta ringgit Malaysia. Berbanding Pakistan yang ada 8 kali ganda penduduk lebih tinggi, tetapi mempunyai simpanan 10 kali ganda lebih kecil daripada Malaysia. Pakistan kini menjadi perhatian dunia kerana ini juga bergantung kepada apa yang akan dilakukan oleh Imran Khan. Kalaulah Imran Khan berjiwa besar, dia tidak membalas dendam, berarti Imran Khan dijatuhkan oleh Shahbaz Sharif, musuh politiknya, dengan mencuri beberapa kerusi ahli politik yang tidak lagi berkeyakinan dengan prestasi Imran Khan, dan dia berjaya membina kerajaan tanpa pilihan raya. Sama seperti kerajaan yang ada sekarang, sama ada kita nak sebut kerajaan Ismail Sabri ke, kerajaan apa, PN dan BN ke, kita juga adalah sebuah kerajaan yang dibentuk daripada lompat parti. Beza di Pakistan, dia tak lompat parti yang melompat sokongan. Tapi kita adalah ahli parlimen melompat parti. Tapi krisisnya sama, di mana berlaku lompat parti yang ketara dan membentuk sebuah kerajaan yang rapuh. Pakistan juga seperti Malaysia. Apa yang mereka tunggu sekarang dan apa yang kita harap tidak berlaku di Pakistan, ketika rakyat mulai gelisah kerana mereka menjangkakan apabila melantik Shahbaz Sharif dan menjatuhkan Imran Khan akan berlaku keajaiban. Tapi ekonomi, tuan-tuan, dia bukanlah sepenuhnya subculture politik dan dia bukan sepenuhnya culture politik. Ada masa persekitaran ekonomi tidak akan dapat diselamatkan oleh persekitaran politik kerana dia ada rangkuman-rangkuman yang lain. Ini menjadikan, kerana Pakistan adalah sebuah negara demonstrasi. Daripada dulu rampasan kuasa, demonstrasi, rusuhan jalanan, campur tangan tentera, menjadikan politik Pakistan sentiasa tak pernah melalui dekad yang aman. Malah dalam Pakistan ni, siapa saja presiden yang dapat menamatkan penggal pilihan rayanya dengan tanpa perlu melalui pilihan raya baru, dia adalah rekod. Saya pernah share dengan saudara, 28 kali pilihan raya yang pernah diadakan di Pakistan, presidennya tidak dapat menyelamatkan penggal pentadbiran mereka. Jadi kalaulah saudara lihat ketika Imran Khan dijatuhkan, penyokong-penyokong Imran Khan telah keluar di jalanan dengan menyatakan bantahan kerana Imran dijatuhkan melalui sekutu yang dulunya bersama dengan Imran Khan membina kerajaan telah memilih untuk menyokong parti yang kalah dalam pilihan raya. Jadi kalaulah Imran Khan tidak berjiwa besar dan dia melihat kegoncangan rakyat Pakistan yang dah mula rasa sekarang, rakyat Pakistan berada dalam keadaan marah. Nanti saya akan cerita detail dia pasal krisis import teh ni. Kalaulah waktu ini Imran Khan tidak berjiwa besar dan dia menggunakan kegelisahan rakyat dengan mengatakan bahawa rampasan kuasa lah secara lompat sokongan politik yang dilaksanakan oleh parti pimpinan Shahbaz Sharif ni, perlu dia nak balas dendam sekarang. Dia boleh menggunakan kemensiasatan ekonomi sekarang untuk mengalihkan pula rakyat ke jalan raya dan merusuh bagi membolehkan satu pilihan raya baru diadakan. Ataupun sekiranya kepimpinan tentera melihat bahawa dia tak boleh lagi bergantung pada kerajaan Shahbaz Sharif kerana ini juga kerajaan yang akan menjerumuskan Pakistan dalam kemensiasatan ekonomi yang teruk, dan dia tak boleh juga menyokong kerajaan Imran Khan yang telah pun kehilangan sokongan majoriti di parlimen. Berarti tentera boleh merampas kuasa dan Pakistan akan kembali kepada kerajaan tentera. Apa yang sedang berlaku di Asia Selatan, menariknya, yang bankrupt sebelum ini adalah Sri Lanka, di mana Sri Lanka hanya menerima bantuan arang batu saja untuk memastikan elektrik dapat dibekalkan. Itu pun secara berperingkat-peringkat, di mana lebih banyak wilayah bergelap di Sri Lanka daripada wilayah yang menerima bantuan elektrik kerana Sri Lanka tak mampu membayar arang batu kerana tidak memiliki tunai kerana bankrupt.
Pakistan juga tuan-tuan, apabila mereka pada ketika rampasan kuasa dibuat, simpanan wang dalam akaun Bank of Pakistan adalah 16 bilion USD. 16 bilion. 6 bilion tu tak dibelanjakan pun, cuma mata wangnya jatuh. Bila mata wangnya jatuh berbanding dolar Amerika, dia berlaku penyusutan simpanan tanpa perbelanjaan. Menyusut terus kepada 10 bilion ringgit. Berarti berlaku penyusutan sekitar 30 lebih peratus ke atas nilai mata wang Pakistan. Pakistan cuba melakukan langkah yang langsung tak ada impak lah tuan-tuan, di mana semua barangan mewah tidak lagi dibenarkan diimport di Pakistan bagi membolehkan wang Pakistan tak mengalir keluar. Berarti perabot mewah, kereta mewah, jewelry, segala alat-alat yang dimiliki oleh golongan kaya atau kegunaan golongan kaya kini tak boleh diimport. Tetapi sekarang Pakistan mula mengambil langkah ekstrim untuk menahan beberapa barangan yang digunakan oleh rakyat awam. Termasuk langkah yang paling lucu dan paling menimbulkan kemarahan rakyat awam, iaitu melarang rakyat Pakistan untuk meminum teh melebihi kadarnya. Kerana mereka membelanjakan 2.6 bilion ringgit Malaysia teh sebulan ataupun 600 juta USD. Berarti kalau simpanan dia tinggal 10 bilion USD, berarti mereka membelanjakan 6% daripada simpanan import bekalan makanan negara semata-mata untuk teh. Jadi apabila kerajaan mengatakan bahawa rakyat Pakistan diminta mengurangkan minum teh, dia menjadikan kemarahan kerana mereka mengatakan bahawa ini adalah idea yang paling buruk dan paling teruk yang dikemukakan oleh kerajaan dalam menangani krisis ekonomi yang sepatutnya memerlukan tindakan yang lebih drastik dan proaktif. Jadi saya fikir sebagai sebuah negara Islam, tentulah kita berdoa kerana lumpuhnya politik Pakistan dan lumpuhnya ekonomi Pakistan akan mencetuskan rusuhan dan mungkin akan menyebabkan Pakistan kembali kepada krisis perang saudara ataupun krisis politik yang tidak menentu, dan ini akan menjerumuskan negara yang memiliki ketiga umat Islam paling ramai di dunia. Ingat, saya dah beritahu Indonesia adalah negara paling ramai umat Islam, 220 juta. India menjadi negara yang kedua paling ramai umat Islam, manakala Pakistan adalah negara yang ketiga. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila laporan yang dikeluarkan oleh Institut Kajian Ekonomi Eropah ini mula memberi gambaran bahawa Eropah juga terdedah kepada kemerosotan ekonomi dan kemeruduman ekonomi, di mana 60 negara disenaraikan kini berada dalam jurang yang pada bila-bila masa akan jatuh terjerumus. Dan pastilah negara kita juga antara 60 yang disenaraikan. Bagusnya Indonesia adalah Presiden Jokowi menyenaraikan Indonesia adalah antara senarai negara 60 yang akan terjerumus dalam krisis ekonomi. Ini bagusnya Presiden Jokowi yang sangat praktikal. Di Malaysia saya tak dengar lagi kerajaan membuat perakuan, kerana ini adalah perakuan yang tak popular. Kalau dia buat pengakuan, berarti tekanan untuk ada pilihan raya akan menjadi lebih cepat. Jadi maklumat banyak disembunyikan. Saya share dengan saudara supaya saudara mendapat akses maklumat kerana tanggungjawab ZRA Stream untuk sentiasa membekalkan maklumat kepada tuan-tuan. Jadi walaupun kerajaan Malaysia tidak menyenaraikan apa yang akan berlaku kepada kita, tapi adalah menjadi tanggungjawab saya untuk share segala maklumat yang saya kumpul bagi membolehkan tuan-tuan yang follow stream saya untuk mendapat optorial ataupun keterangkuman maklumat pantas, pendek, padat dan mudah untuk saudara mengatur bagaimana sesuatu maklumat ekonomi saudara digest secara mudah dengan menggunakan konsep ZRA Stream yang optorialnya dengan menggunakan bahasa marhain dan merakyat. Jokowi membuat pengakuan yang sangat menyebabkan saya sangat menghormati beliau. Pertama, dia mengaku Indonesia satu daripada 60 negara yang akan terjerumus dalam taufan ekonomi. Dia tak menggunakan istilah taufan ekonomi. Ingat, taufan ekonomi digunakan oleh Institut Kajian Ekonomi Eropah. Jokowi mengatakan 60% rakyat Indonesia, iaitu sekitar 140 juta orang, akan tertindas dan mengalami gangguan ekonomi yang sangat teruk, terutama ketidakmampuan daya beli. Berarti ini Jokowi buat perakuan. Tapi pada masa yang sama, Jokowi memberitahu bahawa apa yang dialami oleh Indonesia yang akan menjerumuskan 60% penduduknya kepada ketidakupayaan daya beli. Berarti kadar inflasi tinggi, rakyat tak mampu membeli. Tak mampu membeli ni tuan-tuan sampailah kepada basic tidak mampu membeli barangan asas makanan. Ingatlah dulu saya dah pesan pada tuan-tuan bahawa makanan akan ada harganya menjadi mahal. Bila tuan-tuan tanya krisis makanan dan impak ekonomi, saya tak bercakap tentang kebuluran. Saya akan bercakap stok makanan akan mahal, daya beli akan rendah. Itu yang saya pernah nasihatkan tuan-tuan bahawa
Sekiranya tuan-tuan orang yang sangat berpesta pora dengan menikmati makanan, terutama saudara membayar makanan pada bulan, bukan nilai makanan. Kerana kita ada habit pada waktu PKP, iaitu membeli dengan menggunakan khidmat e-hailing. Berarti saudara telah membelanjakan 30% kos lebih tinggi untuk e-hailing. Dan saudara membelanjakan 30% pula kos lebih tinggi kerana menikmati makanan daripada restoran. Menjadikan budaya restoran sekarang tidak lagi walk-in, kerana kebanyakan restoran telah menjana pendapatan dia dengan mendapatkan apa yang dipanggil daripada gaya hidup baru yang saya anggap tidak sihat, iaitu mereka orang ramai yang mula menutup dapur di rumah tetapi menggunakan dapur melalui e-hailing. Jadi dalam apa yang disebut oleh Jokowi pada rakyat Indonesia, dan seperti mana saya dah sebut dulu bila saya bercakap, saya live daripada sini je, dataran mereka, tapi daripada seberang sana, saya dah beritahu bahawa kita tidak bercakap mengenai tidak cukup makanan. Kita sedang bercakap mengenai makanan yang ada tetapi harganya mahal. Teorinya mudah, tuan-tuan. Kalaulah di Malaysia, teorinya orang kaya akan ada akses makanan kerana wangnya banyak. Teori yang paling mudah. Berarti di peringkat dunia, negara kaya akan mendapat makanan kerana wangnya banyak. Kerana siapa yang menawarkan wang yang lebih tinggi bagi mendapatkan makanan, maka mereka ada akses pada makanan. Jadi secara rantaiannya pula, kalaulah Malaysia bukan sebuah negara yang kaya dan tak boleh menawarkan harga belian makanan yang tinggi, terutama harga gandum yang akan melambung tinggi, harga ikan yang akan melambung tinggi, harga beras juga dijangka naik tinggi, kerana faktor cuaca juga akan mempengaruhi kita semua. Berarti samalah nasib Malaysia seperti mana saya kata tadi. Orang kaya di Malaysia masih boleh memberi beras. Kalau harganya naik 5 kg RM20 ke 5 kg RM25 ke, kalau daging melambung hingga 1 kilo RM40, ayam melambung 1 kilo RM25, tepung melambung 1 kilo RM8, gula melambung 1 kilo RM5, berarti orang kaya masih boleh mengakses makanan kerana mereka masih punya wang. Tapi apa akan terjadi kepada B40 yang dah tentu dah, dan saya rasa M40 juga akan terjejas kalau kenaikan harga barang yang kita lihat berlaku dengan begitu tinggi selepas COVID dan selepas panjang menjelang bulan Ramadan bawa pada sekarang. Kita tak nampak trend makanan menurun murah dan sentiasa naik tinggi, dan kita pun faham bahawa satu, ruji makanan yang kedua terbesar di dunia iaitu gandum tidak akan bertambah kerana krisis perang antara Rusia dan Ukraine tidak menampakkan jalan penyelesaian diplomatik. Satu. Yang kedua, kita akan tahu bahawa krisis bekalan gandum juga akan menjadi lebih buruk kerana setelah gandum yang dikeluarkan oleh Rusia dan campur dengan Ukraine yang sedang berperang, mereka membekalkan lebih 30% gandum dunia. Ada data tulis 33, ada data tulis 38. Jadi saya ambil dua-dua data untuk saudara ambil je. Maksudnya Rusia dan Ukraine berperang, sepertiga daripada gandum di dunia telah tiada. India pula, walaupun mereka tidak mengeksport gandum yang banyak, India adalah pengeluar gandum yang India adalah pengeluar gandum yang kedua terbesar di dunia selepas China. Tapi gandumnya tak dieksport kecuali mereka mengeksport gandum kepada negara jiran iaitu Bangladesh. Berarti sudahlah India tak akan mengeksport gandumnya. India sendiri akan menyimpan stok gandum yang ada sekarang kerana mereka tahu musim panas yang telah melanda utara India, yang saya selalu ulang pada saudara, hinggalah ke hari ini 22 bandar raya utama bermula daripada Delhi hinggalah bandar-bandar pertanian yang menghasilkan gandum yang besar di India masih lagi menghadapi musim panas yang sangat luar biasa, iaitu 43.3 darjah Celsius. Lepas 40 darjah je, tuan-tuan, dia telah dianggap sebagai musim yang akan memusnahkan tuaian gandum. Dimusnahkan tuaian gandum adalah kerana tiga perkara. Itu gandum yang ditanam tidak lagi subur dan akan menghasilkan tangkai yang sebanyak seperti mana bukan musim panas. Satu. Yang kedua, ladang-ladang gandum yang kering, dan kerana daun gandum adalah daun yang mudah terbakar, kebanyakan ladang akan terbakar. Dan yang ketiga, oleh kerana suhu panas, buruh-buruh yang bekerja dalam ladang gandum, petani yang bekerja dalam ladang gandum tidak akan dapat keluar menunaikan gandum kerana stroke haba. Ini menjadikan India tidak akan dapat mengeluarkan gandumnya untuk diekspor. Berarti demand gandum menjadi lebih tinggi kerana India juga mungkin akan menjadi negara yang menenaraikan dirinya sebagai pengimport gandum. Tapi nak import gandum daripada mana? Kerana gandum yang datang daripada negara pengeksport besar iaitu Rusia dan Ukraine juga telah pun terhenti eksportnya bermula pada perang 24 hari bulan Februari yang lalu. Berarti saudara nampak krisis makanan. Makanan akan ada tapi kosnya sangat tinggi. Saya ambil contoh sebuah negara kaya, UAE.
UAE mempunyai nilai tunai yang besar kerana ini adalah sebuah negara yang kita panggil negara elit, negara minyak, negara kaya. Tapi UAE juga telah mengharamkan sebarang bentuk pengeluaran gandum yang keluar daripada negara dia. UAE dia tak tanam gandum. Dia membeli stok gandum daripada seluruh dunia kerana gandum juga ada satu makanan utama di UAE. Apa yang UAE buat, stok gandum yang dia import pun sekarang, dia tak pernah ekspor semula. Kerana salah satu perniagaan yang besar yang diperolehi oleh UAE adalah mengeksport semula gandum yang diproses. UAE ni dia dapat gandum, dia proses dan jadikan gandum dia gandum berkualiti tinggi dengan packaging mewah untuk dieksport kepada negara-negara Arab yang kaya. Mulai 2 minggu lepas, kerajaan UAE telah mengharamkan sebarang bentuk penjualan semula gandum yang telah pun berada dalam bumi UAE. Ini menunjukkan negara yang mempunyai nilai tunai yang besar seperti UAE juga merasakan mereka mungkin mempunyai wang tetapi tidak akan mendapat stok gandum sekiranya krisis bekalan makanan berpanjangan. Tuan-tuan dan puan-puan, bila saya sebut saja tadi tentang Pakistan, di mana kita faham itu adalah sebuah negara yang kita daripada dulu mempunyai kadar kemiskinan yang sangat tinggi, di mana Pakistan adalah sebuah negara di mana hampir 40 lebih peratus rakyatnya hidup di bawah paras kemiskinan. Lebih baik sedikit Pakistan daripada Mesir, kerana Mesir adalah 70% yang di bawah paras kemiskinan. Tapi tuan-tuan, saya boleh bagi tahu negara setara yang kita ukur adalah Indonesia yang mempunyai pacu ekonomi yang lebih tinggi. Kerana kita, pertumbuhan ekonomi kita pada tahun lepas hanyalah sekitar 4.5%. Indonesia mencapai 7% pada tahun lepas. Indonesia menjangkakan ekonomi mereka kekal 7 hingga 8% tahun ini. Kita hanya menjangkakan 5.5%. Ketika Indonesia membuat jangkaan ekonomi yang lebih baik pun, Jokowi telah mendedahkan kepada rakyat Indonesia untuk mengelakkan mereka daripada panik ataupun dianggap sebagai presiden yang menyembunyikan fakta. Dengan menyampaikan ucapan pada rakyat Indonesia bahawa Indonesia kini terdedah kepada masalah inflasi dan masalah akses bekalan makanan, mana 60% daripada penduduk Indonesia akan terjejas. Besar tuan-tuan, 60% penduduk Indonesia. Kita sedang bercakap tentang 10% adalah 200 10% adalah 22 juta orang. Berarti kita sedang bercakap tentang 140 juta orang rakyat Indonesia yang disenaraikan oleh Jokowi akan terjejas apabila gelombang taufan ekonomi mula melanda. Bila jangkaannya? Mengikut laporan yang dikeluarkan oleh Badan Kajian Ekonomi di Eropah, dia akan bermula 12 ke 18 bulan seperti sekarang, daripada sekarang. Tetapi beberapa rakan saya, seorang rakan saya dia berada terus dalam sektor peladangan. Dia feed saya banyak kerana mereka selalu attend mesyuarat. Dia selalu feed banyak maklumat. Dia kata akan lebih cepat. Kerana kalau saudara baca balik dalam laporan tersebut, Majlis Tindakan Ekonomi Malaysia juga menjangkakan 40% rakyat Malaysia akan terjejas apabila serangan taufan ekonomi ini berlaku. Berarti Majlis Tindakan Ekonomi Negara telah mendahului kerajaan. Kerana dia adalah sebuah badan bebas, maka dia menyampaikan maklumat. Tetapi tak banyak orang petik. Tak banyak orang menjadikan headline. Kerana satu, saya bagi tahu pada saudara, kekecewaan saya pada media arus perdana adalah kerana media arus perdana sentiasa mengadakan hubungan baik dengan kerajaan, sentiasa nak menjaga hubungan baik dengan kerajaan. Media arus perdana enggan mencetuskan berita yang benar kepada rakyat tetapi tidak dianggap popular kepada kerajaan. Sebab itu kita tak jumpa headline di muka depan mana-mana berita arus perdana yang sekali lagi menyebabkan seorang pemain kecil editorial dalam stream ni. Saya merasa sangat kecewa. Tak guna tuan-tuan saya menjadi tumpuan tuan-tuan. Bukan itu yang saya cari apabila saya menyampaikan maklumat ni. Tapi saya kecewa kerana ramai orang yang tidak mempunyai akses maklumat yang tak ikut Facebook saya. Berarti mereka tak tahu apa yang sedang berlaku sekarang. Bagi rakyat kita yang sebenarnya langsung tak dapat meraba gegaran ekonomi, barangkali mereka langsung tak pernah mempersiapkan diri mereka kepada masa depan. Sebab tu saya pernah bagi tahu kepada saudara, kalau yang mana ada dulu dapat KWSP, saya dah remind jangan beraya simpan duit untuk jangka panjang. Saya dah nasihatkan pada mereka yang tak capai-capai lah, B40 yang tak capai M40, tak payahlah bercuti sakan-sakan macam nak tunjuk sangat awak M40. M40 yang tak capai T20, tak payahlah nak tukar segala bentuk kereta besar-besar, lepas tu pergi pakai minyak subsidi. Nak pakai segala Velfire, segala apa saya tak tahulah, kereta-kereta mewah saya tak tahu. Hanya semata-mata nak mengubat hati bagi memberi gambaran di jalanan dan juga di FB dan di IG dan juga di media sosial. Saudara adalah T20, tapi berhenti dekat kedai minyak kantoi. Saudara memakai minyak subsidi yang dia subsidikan untuk M40 dan juga B40. Kerana pemaksaan inilah tuan-tuan yang saya bawa nasihat malam ni untuk saudara mula sedar. Saudara akan menjadi melalui kehidupan yang sangat sukar bukanlah kerana kewangan, tetapi adalah kerana sikap saudara untuk tidak berjimat cermat.
Sebab tu saya advise mulai sekarang, ikat perut. Ikat perut tuan-tuan. Berbelanja kepada benda yang perlu. Kalau guna, saya bimbang sebab saya masih lagi melihat trend. Saya bukan macam ni tuan-tuan. Saya tak anti e-hailing. Saya tak anti peniaga restoran. Tetapi maslahat dia untuk kebaikan, menyelamatkan yang ramai. Iaitu majoriti rakyat Malaysia yang tidak tahu bagaimana mereka membelanjakan sesuatu yang saya anggap membazir sekarang kerana kesan yang akan berlaku pada masa depan. Sekarang ni saudara rasa berbelanja kerana mampu. Tapi 8 bulan daripada sekarang, saudara akan menderita bila saudara menoleh ke belakang dengan mengatakan, setahun dulu saya telah mempunyai tabiat buruk di mana hampir semua 30%, 40% wang yang boleh saya simpan untuk ditukarkan menjadi beras dan susu anak pada masa susah 8 bulan tu telah saya buang kepada gaya hidup. Saya menasihatkan tuan-tuan kerana gaya hidup adalah musuh utama rakyat Malaysia. Saya fikir kata ramai orang tak dapat mengawal di mana saudara telah membelanjakan sesuatu untuk gaya hidup. Ramai orang percaya dia akan dihormati kerana keretanya. Ramai orang percaya dia akan dihormati kerana kebolehannya bercuti di pelbagai negara. Ramai orang percaya dia akan dihormati kerana jamnya dan dia akan dihormati kerana kemewahannya. Tetapi tuan-tuan yang memaksa diri untuk kelihatan kaya lah yang saya akan sebut sebagai 40% orang yang disenaraikan oleh M10. Yang sebahagian besar terjerumus kerana bukanlah benar-benar mereka menjadi mangsa, tetapi mereka telah memangsakan diri mereka dengan telah berbelanja pada masa dulu dan sekarang tanpa melihat bahawa hemah yang sebenar adalah berjimat-cermat. Jadi saya dulukan stream ni mendahului semua media kerajaan untuk mendahului dan memberitahu pada saudara bahawa ini bukan ramalan. Ini adalah jangkaan 750 orang CEO terbaik syarikat-syarikat dunia yang telah diakses untuk mendapatkan pandangan mereka. Antara yang melahirkan kebimbangan, saudara baca balik Elon Musk pada 7 hari bulan Jun. Ini orang paling kaya tuan-tuan. Duit Elon Musk tak habis untuk dimakan. Tapi kata Elon Musk, dia telah pun dapat melihat ekonomi berada dalam keadaan yang tidak baik dan dunia akan terjerumus dalam kancah yang mungkin tidak dapat dibayangkan. Kemudian kata pula seorang lagi daripada JP Morgan. Kalau saudara baca JP Morgan ni adalah agensi rating. Rating ni daripada JP Morgan, dia telah menganalisa bagaimana ekonomi akan berkembang. JP Morgan juga melahirkan kebimbangannya di mana kata JP Morgan 40% rakyat Amerika akan terjerumus dalam kancah kekurangan keupayaan untuk mendapatkan akses daya beli. Daya beli ni saya mudah tukarlah dalam bahasa mudah yang saya sebut. 40% rakyat Amerika akan mengalami masalah untuk mendapatkan akses terhadap makanan, perumahan dan juga menanggung biaya hutang bank. Mudah, dalam bahasa mudah. Kadang-kadang cakap dalam bahasa ekonomi, tuan-tuan akan rasa sulit untuk dipahami. Berarti 40% kemungkinan akan terjerumus dan melalui kehidupan yang lingkup. Di Malaysia kita tak ada data tu. Hanya M10 yang saya puji lah. Ini adalah satu badan bebas dan M10 daripada dulu lah. Kepimpinan dia daripada dulu saya jadi wartawan. Saya sangat hormat kerana walaupun mereka dianggap sebagai mempunyai hubungan mesra kerajaan, tapi mereka sentiasa kritikal. Jadi M10 saja yang telah mengeluarkan isyarat bahawa 40% rakyat Malaysia juga akan terjerumus ke dalam krisis daya beli apabila ekonomi dunia mula menjunam pada 12 hingga 18 bulan. Tapi saya jangka lebih cepat. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk saya peringatkan juga tuan-tuan, daripada kejujuran Jokowi, Eropah, Majlis Agensi Kajian Ekonomi Eropah yang jujur flashkan story ni. Dia orang yang flashkan dulu dan kemudian negara-negara lain sambut. Pakistan adalah kerana keadaannya. Kerana Pakistan sekarang telah menjadi negara pengemis. Kesian pada Pakistan tuan-tuan kerana Presiden Shahbaz Sharif telah merayu kepada IMF. Kata dia begini IMF pernah membuat perjanjian untuk membantu Presiden Imran Khan, di mana waktu tu ada lagi 6 bilion USD dalam skim yang dipinjamkan kepada Pakistan secara berperingkat-peringkat. Tapi bila Nawaz Sharif mula menjarakkan diri dia daripada Amerika dan dia kelihatan pro pada Presiden Putin, Amerika telah menggunakan IMF untuk menahan pinjaman kepada Pakistan dengan mengatakan Pakistan tidak mempunyai akaun kewangan yang cukup untuk membayar kembali stok ataupun jumlah pinjaman yang telah dibekalkan oleh tabung kewangan antarabangsa. Ini adalah proses politik ekonomi balas dendam kerana IMF adalah pendana yang utama adalah Amerika dan juga proksi dia. Maka mereka marahkan apabila Imran Khan menunjukkan kecenderungannya untuk berkompromi dengan Alexander Putin. Tuan-tuan, Vladimir Putin. Tuan-tuan,
Apa yang Nawaz buat pada waktu itu tidak bersangkut sebuah negara Pakistan cuba menyokong sebuah negara perang Rusia. Tak ada. Kerana Imran Khan berada dalam keadaan terdesak, dia tak boleh bergantung sepenuhnya pada IMF kerana syarat pinjaman yang ketat. Dia cuba berganding dengan Rusia untuk mendapatkan ekonomi yang lebih baik. Sekurang-kurangnya Rusia akan menjadi negara Samaritan untuk membantu Pakistan daripada terjerumus ke dalam lubuk ekonomi yang lebih dalam. Tapi oleh kerana pada waktu itu Amerika enggan menunjukkan sikap baiknya dan kemudian Imran Khan beralih dengan mendekati Vladimir Putin. Amerika telah menggunakan IMF untuk mendera Afghanistan dan kemudian melancarkan apa yang saya panggil campur tangan secara politik dengan mengumpan begitu ramai ahli politik yang menyokong Imran Khan untuk berpindah sokongan kepada kerajaan Shahbaz Sharif. Jadi kita tunggu dan saya sangat berharap Imran Khan tidak menyertai sejarah pemimpin-pemimpin tamak Afghanistan, pemimpin-pemimpin tamak Pakistan yang sentiasa merusuh di jalanan dan akhirnya membuat rampasan kuasa. Saya harap tentera juga tidak memburukkan lagi keadaan dengan merampas kuasa kerana Pakistan adalah sebuah negara yang telah berada dalam ICU. Dan baru-baru ni apabila Pakistan menjadi negara pengemis dan memohon semula apabila Presiden Shahbaz Sharif merayu kepada IMF untuk menambung semula 6 bilion USD yang sepatutnya menjadi projek pinjaman IMF untuk merangsang ekonomi dan juga keperluan Pakistan. IMF enggan membantu dengan mengatakan akaun Pakistan berada dalam keadaan tak baik. Jadi Pakistan berada dalam keadaan terkontang-kanting. Ini yang saya selalu beritahu kepada saudara, apa yang ditulis oleh Farid Zakaria dalam buku yang saya pernah jual ketika di Garasi TV. Saya suruh saudara beli. Buku tu pun dah tak ada dah sekarang stok dia, iaitu Dunia Pasca Amerika, di mana Farid memberikan bayangan-bayangan tentang bagaimana kita perlu berfikir mengenai apa yang terjadi kepada dunia apabila Amerika bukanlah lagi tokong yang perlu disembah oleh mana-mana negara yang mengharapkan pelindungan ketenteraan dan pelindungan ekonomi. Kerana akhirnya Amerika juga menjadi sebuah negara yang tak mampu dari segi ekonomi secara diri. Sebab tu kalau saudara lihat dalam kajian ini menunjukkan 40% rakyat Amerika akan terjerumus di dalam kancah ketidakupayaan daya beli. Dan Amerika telah menaikkan OPR ataupun kadar faedah pinjaman semalaman. OPR ni selalunya orang naik 25 mata je, 0.25 mata. Tapi Amerika dengan mendadaknya telah menaikkan 0.75 mata. Itu menjadikan dolar mereka menjadi begitu tinggi kerana kadar interestnya tinggi, pelabur pergi. Siapa pinjam dalam dolar akan mendapat pulangan tinggi kerana dolar telah menaikkan tahap pinjaman ataupun tahap bunga berdasarkan ekonomi kapitalis cara Yahudi ini. Menjadikan Pakistan terjerumus kerana dolar semakin kuat dan kita juga terjerumus kerana ringgit mulai melemah kerana OPR telah menjadikan Amerika sebagai menjadikan USD Amerika terlalu kuat untuk ditandingi oleh ringgit. Itu saya beri kepada saudara. Saya harap lancar, perlahan dan tuan-tuan boleh faham. Yang penting bukanlah view saya dapat malam ni, tapi yang penting saya berkongsi dengan tuan-tuan dalam maklumat. Tuan-tuan yang marah, saya tak payah marah tuan-tuan. Sebab saya tidak mendapat apa-apa upah untuk mengeluarkan statement ni, melainkan 4 hari yang sangat membimbangkan apabila saya muat turun banyak bacaan. Tapi sekarang saya bagi saudara akses bacaan mudah, iaitu kalau saudara tak mau ambil akses daripada saya, ambil saja rangkuman yang telah dibuat oleh The Pocket. Di mana The Pocket tajuk dia, saudara Google je lah, 60% CEO dunia jangka ekonomi menjunam. Lebih kurang gitu The Pocket punya story. Sebab dia dah rangkum. Kalau baca data pula dari payah, sebab saudara kena baca begitu banyak data mengenai Pakistan. Saudara kena pecah pula cari balik ucapan daripada Presiden Jokowi, dan saudara kena tengok data Eropah. Pening. Data saudara akan pening. Saya rangkum saudara sebab saya dah kenal saudara. Selama 3 tahun dah 2 tahun lebih saya stream ni. Saya stream di sini 3 bulan, di Garasi hampir 2 tahun. Saya dah kenal saudara. Saya rangkumkan dengan bahasa yang mudah untuk saudara faham. Ini bukan stream politik. Ini bukan stream palatau dan ini bukan stream mencari angka. Ini adalah stream kerana tanggungjawab saya sebagai seorang wartawan opitoria dalam media streaming yang menawarkan kepada saudara rangkuman mudah untuk saudara menghadam maklumat ekonomi ketika saya fikir hari ini adalah hari yang penting untuk saya menyampaikannya supaya saudara boleh bersedia. Antara saranan yang saya bagi pada saudara adalah berjimat cermat. Saudara, macam ni saudara, dia bukanlah tentang mengurangkan makanan di atas meja, tapi cara menguruskan makanan di atas meja. Sebab tu saya bagi tahu pada mereka yang urban driven, mereka yang sangat bandar lah di Kuala Lumpur ni. Hentikan daripada menutup dapur rumah anda, terutama kumpulan yang B40 duk perasan M40 dan M40 yang duk perasan T20 ni. Berhenti. Daripada berbelanja sesuatu kerana saudara sedang mengalami kegilaan gaya hidup. Kerana selepas ni kegilaan kelaparan akan menjadikan saudara orang yang lebih teruk.
Jadi kalaulah saudara gila gaya hidup, taubat malam ni. Takkan lagi, kerana nanti kalau dah datang zaman saudara kegilaan kerana tak mampu membeli makanan dan menyediakan makanan asas kepada keluarga dan keperluan kesihatan kecemasan pada saudara, tak guna saudara menyesal. Hentikan mimpi sesuatu yang tak mampu saudara miliki. Hidup dalam keadaan lebih humble. Kalau mampu berbelanja RM50 untuk wang dapur, tak salah tinggalkan 40. Pesan kepada isteri, kita makan yang temurah, kekalkan khasiat. Kerana sebanyak benda yang kita makan, mahalnya bukan kerana khasiat, mahalnya kerana gaya hidup. Okey, itu saja saya brief saudara untuk malam ni. Kalau ada soalan saya ambil, tapi janganlah tanya tiba-tiba tanya saya soalan di luar kotak tuan-tuan. Kadang-kadang syair ni dia bukan orang editorial. Dia up je apa-apa soalan datang dekat saya, soalan ni tak masuk dalam share, orang kata tak masuk dalam share, tak masuk bakul dalam konteks yang kita bicarakan. Kita bercakap tentang hal yang serius. Pesanan saya pada tuan-tuan untuk mengelakkan negara kita sekali lagi menjadi sebuah negara yang teruk. Kerana kita tak boleh nak mengharap banyak pada keadaan politik, maka itu saya terus bercakap pada saudara. Berarti kalau hari ini saya ada appointment dengan mana-mana menteri pun, saya lebih rasa appointment dengan saudara lebih penting. Siapa yang ikut saya ni, terutama Dr. Mia Hazir, dia tahulah. Ada beberapa appointment saya dengan menteri pun saya tak attend tuan-tuan. Sumpah lillahi ta'ala, Dr. Mia tahu. Kerana saya dah mula merasa mereka bukanlah golongan yang perlu saya temui. Saya lebih jaga saya punya stream dengan tuan-tuan, kerana saya anggap tuan-tuan lah golongan yang paling penting saya temui dalam proses menyebarkan maklumat. Kerana pada menteri kita pergi dan bagi dia nasihat keadaan sebenar di ground pun, dia akan putar balik suruh kita menjadi alat dia. Jadi saya malas. Kalau saya datang pada saudara, saya menjadi alat saudara, itu memang sepatutnya. Kerana seorang streamer yang bekerja untuk menyampaikan maklumat kepada golongan marhain, maka dia adalah hamba kepada orang marhain. Mustahil lah saya nak pergi jadi hamba orang politik tuan-tuan. Pergi bincang-bincang, bagi idea apa semua, last kali dia kata boleh tak stream untuk persediaan saya pilihan raya. Sakit kepala. Jadi tuan-tuan dan perempuan, ini advice saya kepada tuan-tuan dan perempuan untuk menyedari. Dan mereka yang bekerja dalam apa-apa sektor pun, saudara harus melihat bahawa keperanan ekonomi ini juga akan menjejaskan kepada peluang pekerjaan. Berarti potensi untuk menyediakan peluang pekerjaan adalah rendah apabila penyusutan ekonomi berlaku. Satu. Yang kedua, tuan-tuan yang bekerja dalam sektor pekerjaan pendapatan yang tidak dapat ditentukan oleh stability ekonomi. Macam saya jual buku. Dulu saya beli aim 1000 buku. Kemudian saya turunkan aim pada 700 buku. Kerana saya faham trend pembeliannya. Sekarang saya turunkan aim kepada 600 buku. Saya turunkan aim kerana saya faham kata pembeliannya akan menjadi perlahan. Bila saya tak boleh pergi kepada buku yang begini, saya kombinasikan pula dengan syarikat-syarikat selain daripada saya membantu IDBE untuk kekal sebagai tidak ditutup ketika krisis ekonomi kerana tiada pembeli buku. Saya kompromi pula dengan budak-budak yang ada syarikat-syarikat penerbitan kecil untuk menyelamatkan mereka juga. Itu saya bekerja dengan Jejak Tarbiyah. Saya akan bekerja dengan beberapa penerbit Nusa Center untuk membantu mereka juga menjana sedikit wang supaya mereka tak tutup. Kerana mereka adalah syarikat-syarikat kecil yang berasaskan buku. Dan sebagai streaming yang official buku, berarti komuniti buku adalah keutamaan saya. Saya tak boleh nak selamat kontraktor kelas F apa semua tuan-tuan. Saya bukan bidang saya dan saya tak mampu pun nak berkomunikasi dengan saudara untuk produk-produk kontrak. Saya hanya boleh membantu saudara untuk mendapatkan maklumat bagi kehidupan harian tuan-tuan. Jadi tuan-tuan dan perempuan, itu yang saya share ini untuk tuan-tuan faham bahawa tak ada mimpi yang lunak untuk tahun 2023. Ketika data ini mula dikongsi secara serius oleh masyarakat dunia, termasuk 27 buah negara dalam Kesatuan Eropah, EU. Sebab ini data yang mula ditiup oleh EU. EU yang tiup. POM dia umumkan, kemudian Elon Musk sambut. Kerana dia bagi tahu kata dia dah cakap pada 7 hari bulan Jun bahawa sebagai orang yang terkaya di dunia dan orang yang berada dalam pelbagai sektor ekonomi, dia dah bagi tahu ekonomi dunia akan berada dalam keadaan yang bergoncang. Kemudian disambut lagi pula oleh JP Morgan, sebuah syarikat agensi rating yang menganalisa ekonomi, yang kemudian menyampaikan gambaran ekonomi kepada pemain ekonomi dunia untuk bertindak dan menyusun semula ekonomi. Kemudian disahkan oleh seorang Presiden Indonesia, Jokowi, yang mendedahkan Indonesia satu daripada 60 negara yang akan terjejas teruk, di mana 60% rakyat Indonesia akan mengalami masalah tidak dapat akses kepada barangan asas. Asas saya sebut senanglah, makanan lah. Tak payahlah fikir alas bayaran asas nak dapat wifi, bayaran asas nak main game, cuci mesin, semua tak ada. Ini kita bercakap tentang makan, minum dan keperluan kesihatan. Okey, ada soalan yang relevan tak? Jangan tanya saya tentang pilihan raya tuan-tuan. Sebab saya boleh bagi tahu kepada tuan-tuan, kalau bertukar pilihan raya pun tuan-tuan,
kita akan mengundi pola yang sama je. Berarti kerajaan yang baru datang pun akan jadi seperti Pakistan juga. Kemungkinan dia juga tak ada mempunyai cara untuk menyelamatkan ekonomi kerana ini adalah rantaian dunia. Berarti pilihan raya jatuh dalam bab politik, tak jatuh dalam bab ni. Buat masa sekarang saya nasihatkan saudara adalah bab yang paling dekat yang kita boleh handle, yang kita boleh kawal. Politik kita tak boleh kawal sebab kita dikawal oleh politik, tapi duit kocek kita, ekonomi kita, pekerjaan kita, bisnes kita boleh kawal. Jadi kita kawal dulu yang mana berada dalam kawalan kita. Jangan kita melalak pada benda yang tak boleh kita kawal. Betul orang kata, jangan jadi anjing menggonggong bukit, pencuri masuk ke rumah tuannya. Dia duduk menyalak pasal bukit tinggi ni tuan-tuan. Last kali rumah dia dimasuki pencuri. Berarti jangan kita terlampau banyak menyalak tentang kesilapan orang politik, tapi akhirnya yang akan berlapar adalah keluarga kita di rumah. Jadi salak dulu kat diri kita. Jangan buang benda yang bersifat lifestyle, kerana lifestyle adalah makanan pada masa depan. Ketika ini dia hanya jadi barang gaya-gayaan. Tapi semua barang yang saudara gunakan untuk lifestyle, saudara akan menyesal. Kerana akhirnya dia akan menjadi nasi pada masa depan. Pak Long, soalan Tuan Haji saya nak tanya, apakah negara kemungkinan akan merudum ke kancah failed state? Mohon pencerahan. Pak Long, failed state apa semua ni adalah istilah saja, terminologi. Kita boleh kata negara gagal, apa gagal lah. Itu adalah term-term yang selalunya orang politik suka retorikkan untuk mendapat undi. Dia istilah ni kerajaan gagal, dia ni istilah perbankan gagal. Itu adalah kata-kata mereka yang mereka momokkan kepada kita. Bila Pak Long masuk stream saya akan cuba mendidik untuk keluar daripada momokkan politik, menjadikan kita orang yang mandiri dalam menentukan asas berfikir. Berarti kalau kita jadi fail apa semua pun, itu hanyalah kaedah bagaimana kita mengucapkannya. Tapi saya ambil kaedah yang lebih maslahat. Kalau dalam fiqah ni, kaedah untuk menentukan sesuatu, saya lebih ambil kaedah untuk menentukan yang kita mampu kawal. Politik adalah kaedah yang tak boleh saya nak fitkan sekarang kerana dia berada di luar kawalan. Tapi saya dulukan fiqah di mana menasihati tuan-tuan tentang keadaan ekonomi adalah lebih maslahatnya, di mana tuan-tuan boleh melaksanakannya besok. Berarti bagi mereka yang rasa saudara dah berbulan-bulan, dah bertahun dah hidup dengan berbelanja 30% harga yang lebih mahal ketika saudara menempah di saudara orang yang bukan berada dalam kelas standard makanan tersebut. Saudara beli dia 30% di tempat-tempat yang lebih mahal. Kemudian saudara bayar 30% pula untuk kos e-hailing. Sehari saudara spend 60% untuk gaya hidup. Satu, gaya hidup daripada di mana produk itu berasal. Yang kedua, gaya hidup adalah bagaimana produk sampai ke rumah. Jadi jimat benda tu supaya 60% yang saudara spend untuk gaya hidup, yang hari ini dia hanya menjadi visible, saudara boleh tunjuk je pada orang ataupun saudara boleh berbangga-bangga sendiri. Tapi akhirnya 60% tu kalau kita toleh apabila ekonomi merudum, itulah beras, itulah susu. Itulah kos perubatan anak yang ketika kita mengalami kemeruduman ekonomi besok, dia menjadi perkara praktikal. Jadi seruan saya adalah berjimat cermat dan sangat berhati-hati. Bagi mereka yang membuat unjuran perniagaan, jangan unjurkan sesuatu berasaskan mimpi dulu. Unjuran nilai semula. Macam saya ni, saya dah letak 1000 buku saya capai. Di mana 30 hari pertama je saya menjual 1,100 lebih buku. Dekat 1,200. Okey? Kemudian saya unjur semula pada bulan raya. Hanya 600 buah. Tapi saya dapat 700 buah. Alhamdulillah. Bulan ni saya unjurkan kepada 600 buah je. Kerana saya tahu keperlahanan akan mula menurun. Jadi saya pun buat unjuran tuan-tuan. Sebagai orang yang meniaga dalam stream pun saya unjur jumlah dia. Cuma saya nak cover dia adalah menguntungkan saya dan menguntungkan orang lain pula. Ni saya tahu menyelamatkan buku pemikir. Ini keutamaan saya. Yang kedua, saya menyelamatkan anak muda yang ada dalam industri buku. Macam Jejak Tarbiyah Nusa Center, saya akan bantu kerana saya tak mahu mereka juga collab ketika buku bukan lagi pilihan. At least saya stream dan suruh mereka menjual buku mereka dan menganggap mereka supaya menjimat-jimat dan tidak menerbitkan terlalu banyak jumlah buku baru ketika ekonomi sedang merosot. Saya cuba menjual buku mereka yang telah diterbitkan pada harga mampu milik dan harga bonus, dan pada waktu yang sama mereka tak tutup dan mereka boleh survive ketika taufan ekonomi berlaku. Dan budaya cerdik kita terus kekal. Kerana kalau kita biar semua ni tutup, kita nak bangun balik institusi cerdik akan menjadi payah. Dan kepada saudara saya subjekkan, kerana saya hanya ada 3 ke 5% je rakan yang membeli buku, tak ramai. Tapi cukup untuk menghidupkan ZRA stream. Tapi 95 ke 97% saudara yang follow stream saya adalah orang yang saya memberi perkhidmatan berita secara percuma. Saya mendapat balik imbalan daripada saudara adalah doa-doa saudara. Setiap kali saudara bayar dekat saya adalah saudara sentiasa komen benda-benda yang doa. Jadi saya akan reply amin, 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 amin. Hingga kadang-kadang tuan-tuan, satu posting dia macam saya sendiri menyampaikan doa dalam sebuah masjid.
400 orang doakan, 500 orang doakan. Saya sangat menghargainya. Sebab tu saya bagi perkhidmatan ini hanya kepada tuan-tuan. Dengan imbalan balik 3% dia akan beli buku. Tapi dia tak pernah memberi gambaran kepada saya 97% yang ada ini tak penting. Kerana 97% pada saya memberi saya doa. Yang 1-2 bagi caci maki, kita lupakanlah. Kita nak buat macam mana tuan-tuan? Kita tak boleh marah pun. Kadang-kadang knowledge orang tak sama. Yang masuk marah kita, dia pun tak tahu apa tentang ekonomi. Top up pun minta mak. Kalau dia lelaki, top up minta agak bini. Kalau dia bini, top up minta agak lelaki. Jadi kita nak marah pun takkanlah saya nak berkelahi. Jadi saya lebih kekal fokus untuk bercakap dengan saudara yang sentiasa proaktif, yang sentiasa empatis untuk bergerak ke depan. Ada soalan lain tak, Cik? Kita ada berapa orang sebenarnya? 1.5 ribu. Saya rasa ni antara stream ekonomi yang tinggi. Saya ucap terima kasih kerana tuan-tuan berminat untuk berkongsi maknanya. Ada orang marah tak? Tak ada marah buat apa saya, tuan-tuan. Saya tak ada alatan mana orang pun. Saya diperalatkan oleh tuan-tuan je. Kerana setiap hari tuan-tuan lah yang saya fikirkan. Kerana sayang saya dengan tuan-tuan lah. Tak kira lah tuan-tuan yang berada dalam stream. Sebab saya tahu, saya sampaikan kepada orang-orang yang prolific macam tuan-tuan. Tuan-tuan lah kemudiannya akan menyampaikan pada orang lain. Jadi kita akan dapat pesan-memesan pada jalan kebenaran dan pesan-memesan pada jalan kesabaran. Kalau kita betul-betul jaga stream kita ni, tuan-tuan, antara hubungan baik saya dengan tuan-tuan, hubungan baik tuan-tuan dengan orang lain, tuan-tuan singgah kedai kopi, pergi pejabat, balik, jumpa keluarga, jumpa siapa saudara, sampaikan, tuan-tuan. Alhamdulillah lah, saya sentiasa fikir kata, Allah jadikanlah majlis ilmu. Supayalah sekali, tuan-tuan, kalau esoklah nak datang bahaya tu, tuan-tuan. Yang saya kata ekonomi ni, Allah pandanglah juga kita. Kalau ditariknya tu, mintalah Allah tarik sedikit untuk mengajar kita. Tetapi tidaklah banyak hingga menyeksa kita. Kita mohon pada Ya Allah, kalaulah benar ujian ni kau nak turunkan kepada semua, maka tempiasnya kena kepada kami. Ujilah kami, tuan-tuan. Ujilah kami dengan hanya sedikit. Supaya kami akan kekal berada dalam keadaan keamanan, ketenteraman. Makan minum kaum keluarga kami lengkap dan makan minum anak-anak kami lengkap. Okey. Ada lagi soalan. Apa pandangan Haji tentang pemalsuan subsidi yang diberi pada peternak ayam dan dialihkan kepada rakyat secara bersasar? Ada pro and con lah. Tapi dah tentulah kalau sebut saja subsidi yang diberi pada peternak ayam dan diberi rakyat pada bersasar, secara politiknya orang akan menyokong diberikan pada rakyat secara bersasar. Itu dia panggil quick win. Dalam politik, tindakan itu quick win. Menangkan rakyat, pasal rakyat lebih banyak. Undi pembekal ayam berapa kerat. Tapi pada saya pula dia bergantung kerana kemungkinan besar kerajaan mula melihat mensubsidikan terlampau banyak wang kepada peternak ayam bagi mengekalkan ayam pada harga murah tak akan membantu. Kerana jumlah tersebut kalau diberi kepada rakyat akan membantu rakyat. Berarti kalau berlaku peralihan di mana ayam bukanlah lagi sumber protein yang pertama, yang menjadi sumber protein utama, rakyat masih boleh beralih kepada ikan. Tapi yang pasti adalah mengalihkan kepada rakyat akan lebih prominent. Kerana akhirnya rakyat akan berbelanja dalam pasaran yang lebih besar. Kalau diberi kepada ayam, dia hanya berlengkar dalam sekitar industri ayam. Tapi kalau diberi pada rakyat, rakyat akan mengalirkannya kepada industri yang lebih besar. Kemungkinan besar. Kalau untuk saya, tuan-tuan, taklah saya kata mau cakap bombastik lah. Tapi saya boleh melatih saja keluarga beralih kepada ikan masin dan juga. Sebab sebenarnya, tuan-tuan, orang benci ikan masin bukanlah kerana ikan masin. Orang benci ke ikan masin kerana ikan masin tidak digambarkan sebagai T20. Kerana ikan masin tak menjadi lifestyle. Tapi lillahi ta'ala saya bagi pada tuan-tuan, apabila saya terkena exhausted attack ni, 4 hari, tuan-tuan, saya makan bubur dan ikan bilis dengan bawang gorengnya. Dan saya boleh makan 4 kali sehari. Kerana dia panggil sebagai reformasi selera. Kerana dia bertolak, kita beli makan benda yang paling murah pun, tuan-tuan, bukan harganya, tetapi adalah akhirnya dia memberi environment baru kepada saya tentang kelazatan makanan. Dia bukan tentang glamour makanan. Jadi isteri saya merasa sangat terperanjat kerana saya mengekalkan mengambil bubur dengan hanya menggunakan lobak masin dan bilis. Dan juga esok kita akan mula beli telur masin. Satu, kerana saya nak mengurangkan stres kepada perut saya. Kerana salah satu daripada trigger stres adalah makanan keras. Jadi saya makan bubur. Dalam waktu yang sama saya dah bagi tahu pada isteri saya, biasakan, kerana kita perlu bersedia. Walaupun saya ni taklah T20, tapi saya fikir dengan saya tu saya agak steady lah, walaupun saya fully streamer. Tapi saya ada tabungan yang baik, saya tak banyak hutang.
Kerana saya hanya membayar hutang rumah. Kereta saya semua daripada dulu. Saya dah stop 2015 untuk buat loan baru. Perniagaan buku ni pun masih mengekalkan saya punya pendapatan 5 angka. Saya pandailah ikhtiar hidup saya berniaga dalam stream kerana saya orang yang lama duduk dalam 6 stesen televisyen dan jawatan akhir saya adalah tentang perniagaan dan juga pemasaran. Jadi saya retilah ejah-ejah hidup. Cuma saya bimbang pada golongan yang mempunyai keterhadan untuk menjana kewangan. Bagaimana tuan-tuan akan hidup apabila RM400 yang saudara hilang dalam pendapatan saudara? Saudara tak ada peluang lain untuk menjananya. Jadi saya kata RM400 tu start simpan sekarang. Kalau kita akan hilang RM400 pada waktu ekonomi menjunam, simpan RM400 sekarang. Dan saya nampak sebahagian daripada RM400 boleh disimpan bagi banyak kumpulan. Saya fikir 40% daripada menonton stream saya malam ni, saudara boleh mengaku, saudara boleh berjimat mulai sekarang RM40 dengan membuang lifestyle. Sama ada secara langsung atau tak langsung. Saudara boleh buang lifestyle dengan memikirkan bahawa lifestyle tidak akan memberi saudara makan apabila datang kesusahan untuk mendapat makanan besok. Okey, lifestyle mungkin memberi sedikit rasa hormat orang pada tuan-tuan. Tetapi lifestyle akan menjadikan saudara berada dalam keadaan yang sangat-sangat stres apabila ekonomi menjunam dan saudara mula sedar bahawa saudara pernah membazir makanan kerana membayar gaya hidup. GST Dok Conor Cardoff, GST boleh selamatkan ekonomi Malaysia. Saya fikir kalau buat pun banyak yang terlambat. Mereka dah mula kembali menarik pengecualian SST kepada industri kereta, di mana 2 bulan daripada sekarang industri kereta dijangka akan meningkat harga. Tapi kajian telah dibuat, walaupun industri kereta meningkat harga, tapi pembelian dan juga daya jualnya tidak akan melemah. Tapi saya fikir kalau mereka melihat data baru yang dikeluarkan oleh bahagian kajian ekonomi, agensi kajian ekonomi Eropah ni, kemungkinan sektor automobil juga menilai semula kerana GST pengecualian GST dalam kereta akan SST dalam kereta akan ditarik balik. Berarti harga kereta kemungkinan besar akan menaik 60 hari daripada sekarang kerana dia akan habis pada hujung Julai ni. SST ni saya fikir kalau kerajaan buat, dia mungkin capai sekitar 4 bilion lebih je. Tak banyak yang boleh capai sekarang dengan tempoh tahun yang pendek. SST pun kalau tak silap saya, kerajaan boleh capai balik 1.6 ke 1.8 bilion SST kereta. Kerajaan boleh capai. Tapi saya fikir dia bukanlah sesuatu yang besar untuk menampungnya. Saya lebih fikir kata yang paling penting adalah penjimatan. Kita jimat dulu. Sebab saya kata dari segi fiqahnya tu, bila dah nak sampai satu darurat yang besar, fiknya apa? Fiknya adalah kita dulu. Di mana kita mulakan langkah berjimat cermat di peringkat kita. Kemudian kita lihat trend bagaimana kerajaan akan menguruskan ekonomi. Kerana kerajaan uruskan pun, saya tak fikir kata GST akan membantu. Ramai orang akan marah dalam keadaan semua orang rasa susah. GST waktu dimula diperkenalkan dulu taklah seteruk ekonomi sekarang. Itu pun kita dah meratap kerana dia dianggap dan dipolitikkan. Saya dulu adalah penyokong GST kerana saya tahu kerajaan berjaya mencapai berbilion ringgit sektor gelap yang dikuasai oleh kumpulan kartel yang menipu pendapatan cukai. Jadi dengan ada GST, tracking cukai akan ada. Berarti ekonomi gelap yang kebanyakan dikuasai oleh tycoon-tycoon besar yang menghantar laporan kewangan palsu pada kerajaan tak boleh hantar sebab tracking GST. Tapi oleh kerana pembacaan kita pada waktu itu dipengaruhi oleh politik hatred, kita bencikan kerajaan pada waktu itu. Berarti kita telah membacanya sebagai menyusahkan rakyat. Walaupun sebenarnya dia telah melumpuhkan mafia yang menyembunyikan cukai mereka, di mana mereka menipu kerajaan dengan mengisytiharkan cukai palsu kerana kerajaan tak dapat menjejak setiap hasil jualan mereka. GST sebenarnya adalah special brand ekonomi yang menjalankan tugas pengintipan secara digital. Tapi macam mana kita tak faham waktu tu. Saya memang menyokong GST waktu GST dilancarkan. Tapi macam mana lah kali dibatalkan. Dia menjadi keputusan populis dan sekarang nak patah balik, saya fikir sukar untuk rakyat terima dan dia akan menyebabkan lebih ramai orang buat kacau. Dan kemudian dengan keadaan politik tak stabil, kumpulan-kumpulan anarkis dan kumpulan-kumpulan oportunis politik akan menggunakan pula GST sebagai isu untuk jatuhkan kerajaan atau minta pilihan raya lebih awal atau merebut kuasa. Sakit kepala tuan. Saya tak fikir GST akan banyak bantu kita. SST pun kalau ikut kajian memang akan dikenal, akan berakhir di mana pengecualian cukai untuk kereta ni akan berakhir. Harga kereta akan meningkat tinggi, tapi kata industri otomotif dia tak begitu menjejaskan pasaran kereta tahun depan. Abu Haidar Herb
Saya baca Abu Haidar jalan. Dikabarkan Julai ni tiada lagi subsidi untuk minyak masak serta subsidi 1 kg. Apa pendapat kenapa perkara ini terjadi? Mengapa harga minyak masak kita akan mengikut kenaikan harga sawit global sedangkan negara kita juga pengeluar terbesar? Okey. Itu yang menjadi konflik. Dia tak kat Indonesia cuba buat tapi gagal. Bila Presiden Jokowi balik kepada langkah konservatif di mana harga minyak sawit dunia naik tapi harga minyak masak tinggi, maka dia mengharamkan semua minyak sawit Indonesia diekspor sebab dia nak kekalkan minyak sawit banyak dalam pasaran tempatan supaya rakyat boleh memiliki minyak sawit. Saya sebut dasar Presiden Jokowi sangat marhainism. Tetapi negara mengalami masalah yang sangat besar di mana hasil pendapatan Indonesia merudum di peringkat antarabangsa apabila minyak sawit mencapai USD 1,200 dan bulan Jun ni tahun ni pernah dijangka akan capai 1,500. Kalau Indonesia tak longgarkan syarat, tapi Indonesia longgarkan balik syarat kerana dia ada pro and con. Seperti juga kita keluarkan minyak tapi kita tak boleh nak subsidikan terlampau banyak. Saya fikir kata salah satu daripada beban yang kita akan ada adalah beban kita terpaksa menerima hakikat bahawa tak banyak benda boleh disubsidikan. Sebab tu saya minta saudara berjimat cermat kerana kalau kerajaan tarik subsidi pun saya tak fikir kata melambung tinggi adalah minyak. Saya fikir yang melambung tinggi adalah sumber yang di luar bekalan kita, iaitu makanan. Minyak masak kita boleh bertekak lah sekarang. Tapi katalah kerajaan tak tarik subsidi pun, dia menyumbang kecil kepada peratusan isi saku untuk akses makanan. Kerana kita masih lagi mengimport 30% beras daripada luar negara. Kita masih pengimport gandum. Kita langsung tak tanam gandum. Kita masih lagi mengimport begitu banyak ikan. Kita masih pengimport daging. Untuk tuan-tuan, ya, kawan-kawanku yang tersayang, Malaysia mengimport 75% daging dari luar negara. Dan kita mengimport 89% daging kambing. Besar. Dan kita masih pengimport ikan yang besar. Kerana kita pun tahu nelayan-nelayan kita adalah nelayan-nelayan pinggir. Dan kita tak banyak nelayan laut dalam. Berarti ikan kita saya tak tahu peratusan. Tapi saya boleh jamin kata import ikan kita mencapai 10 bilion ringgit setahun. Kerana zaman Tun Daim tu 2 bilion 1998. Kalaulah saya kalikan naik minimum 5 kali ganda, import ikan saja 10 bilion. Berarti kalaulah minyak masak disubsidi pun, kerajaan akan menyusutkan duit dia kerana minyak masak. Tapi waktu yang sama nanti tuan-tuan akan bertanya pula apa berlaku pada subsidi yang lebih penting, iaitu pada subsidi harga beras yang kerajaan kena kekalkan. Sedangkan 30% beras kita adalah beras import. Kita ada gula. Gula juga adalah barang yang diimport. Kita akan tanya lagi subsidi daging. Kerana daging juga adalah barang yang diimport. Kita tanya subsidi ikan. Ikan juga adalah diimport. Berarti subsidi bukanlah sesuatu yang boleh kita senaraikan kepada semua akses makanan ketika krisis harga barang akan meningkat tinggi. Okey? Sambil tu saya rehat kejap. Saya promote lah buku. Kita ada 1,500 orang lagi. Saya promote buku, saya tak mau panjang sebab tadi tu tuan-tuan lari. Saya lebih sayangkan tuan-tuan untuk mendengar cerita ekonomi daripada lari meninggalkan saya waktu saya jual buku ini. Buku Tunku Abdul Rahman. IDB ada dalam ni tak? Tolong lock buku Tunku Abdul Rahman. Ini adalah buku Muhammad SAW. Masih dijual dengan RM80. Edisi mewahnya yang hijau 110. Ini Tunku Abdul Rahman. Dijual dengan harga 80 tak silap saya. Kalau tuan-tuan nak Cheltenham lock. Cheltenham masih RM70, tetapi printnya hanya akan keluar pada hujung bulan. Kerana sold out 1000 print, saya jual 300 sold out, Pesta Buku jual 700 sold out. Jika saudara nak, sertai 70 orang dalam list menanti. Ambil friend Cheltenham. Tuan-tuan dan perempuan, bagi tuan-tuan yang bekerja, ingat saya bagi tahu pada tuan-tuan yang bekerja. Ini antara ucapan yang akan saya sampaikan di Langkawi. Saya dah hantar kertas kerja saya kepada Langkawi untuk penjawat awam dalam sesi tertutup yang saya tak akan ucap live pada tuan-tuan. Satu, kalaulah tuan-tuan bekerja, pada masa yang sama jaga semangat pasukan. Kurangkan toksik dan politik office. Percayalah, kemusnahan akan menjadi lebih teruk apabila datang kegentingan pada waktu kesukaran. Orang mula hilang taat, orang mula memberontak terhadap syarikat, orang mula mengabaikan kerjanya apabila dia mula merasakan krisis dan ketegangan dalam syarikat telah berlaku. Buka ni yang saya kata. Volatility, untuk V, iaitu volatility. Syarikat menjadi terumbang ambing. Macam saya beritahu sekarang, bila berlaku krisis ekonomi, syarikat tak tahu macam mana dia berada dalam keadaan volatility. Dia ada dalam keadaan uncertainty, iaitu sesuatu yang tidak stabil. Dia berada dalam keadaan C, complexity, iaitu keadaan menjadi complicated untuk menyelesaikan masalah, dan dia berada dalam keadaan ambiguity. Semua orang tak nampak masa depan syarikat. Syarikat nak ke mana? Nak tutup ke? Nak bubar ke? Nak buang orang ke? Nak tawar BSS? Nak tawar MSS?
Dalam masa yang sekarang, tingkatkan semangat kerja dan semangat berpasukan. Jangan bawa politik toxic office. Kerana saudara bukan saja menjerumuskan diri saudara kepada pengkhianat syarikat ataupun mereka yang dianggap viral syarikat. Akhirnya, perbuatan saudara akan menyumbangkan syarikat tumbang dengan lebih cepat. Malam ni niat saya nak stream di utusan. Tapi saya takut gelap dan saya ada syair seorang je. Kalau nak pergi ke utusan tu, saya nak tunjuk macam mana sebelum utusan ditutup. Saya berkhidmat 6 bulan di utusan. Saya berhenti TV Hijrah, kemudian saya masuk ke utusan untuk mencuba kalaulah saya boleh melakukan sesuatu yang miracle bagi menyelamatkan utusan. Saya berada pada titik-titik akhir sebelum utusan Melayu Malaysia ditutup dan lesennya dijual dengan harga pasar borong. Tapi tuan-tuan, dia berlaku banyak kehancuran adalah kerana manusianya yang memilih untuk menghancurkannya daripada memulihkannya. Sebab tuan-tuan, apabila jumlah makanan di atas pinggan menjadi lebih kecil, kita bukan lagi duduk dalam keadaan lebih selesa untuk berbagi-bagi. Semua orang akan menjadi bila pinggan besar, bila pinggan besar, nasi banyak, semua orang rasa dia tak boleh habiskan makanan. Datanglah penyamun yang baik. Daging pun dia bagi pada orang, bahagian nasi dia tolak kepada orang. Kerana semua orang merasa makanan banyak, maka berkongsilah. Jadi pemurah. Bila ada banyak, besok apabila makanan jadi sikit, mereka mula membunuh orang di sebelah meja mereka untuk memastikan mereka mendapat makanan tersebut. Ini perangai kita. Jadi tuan-tuan, apabila syarikat berada dalam keadaan susah, di mana pembahagian agihan ekonomi dalam syarikat menjadi lebih kecil. Kalau dulu dapat makan banyak hingga berlebih berbalik rumah, sekarang nak makan atas meja pun menjadi sangat terhad. Jangan saling membunuh. Kerana bila saudara saling membunuh satu sama lain, makanan di atas meja tersebut akhirnya akan hilang. Kerana kita tak lagi boleh produce makanan atas meja kerana kita menghabiskan masa kita untuk membunuh rakan semeja. Bagi saudara yang bekerja, pastikan ambil nasihat saya. Saya dah lihat banyak company, terutama company Melayu, musnah kerana orang Melayu tak faham bila mereka bersatu teguh, bercerai kita roboh. Peribahasa ni lama dah hidup. Cakap bab peribahasa Melayu ni dia pandai. Tapi pada waktu itu orang Melayu akan menjadi backstabber, tikam belakang. Hati-hati bagi tuan-tuan yang bekerja dan syarikat bermasalah. Pastikan pada waktu inilah beri komitmen kepada syarikat anda dengan mengatakan bahawa lebih baik dapat makan yang sedikit ku makan di meja, sebahagian aku bungkus untuk keluarga, daripada aku berbunuh-bunuh di meja makan hingga akhirnya tiada makanan di atas meja. Kenapa tiada makanan di atas meja? Kerana perbunuhan akan menyebabkan semua orang berkrisis dan meja akan tumbang dan makanan akan terbalik. Itu ibarat dari sebuah syarikat kalau dialah meja makan. Jadi saya nasihatkan tuan-tuan yang bekerja, pastikan pada waktu susah, besarkan jiwa anda. Jangan besarkan nafsu dan besarkan perut dan besarkan kocek. Besarkan jiwa. Kalau Allah uji ini untuk melihat iman saudara, jadikanlah kesusahan di pejabat ini sebagai ujian iman. Ujian iman ni tuan-tuan, bukanlah boleh jaga tengah malam semayang je. Bukanlah boleh baca 1000 zikir pada waktu pagi. Macam Mamat petang tadi, dia perli saya. Saya pun posting saya tu, dia masuk ke perli. Kita bukan jenis jalan malam bergaya-gayakan baju. Kita malam baca kitab. Saya delete lah. Saya takut tuan-tuan ban dia. Berarti bukan itu tuan-tuan. Bukanlah satu benda yang dianggap mudarat saya datang pada malam hari stream dan menyampaikan kebenaran kepada tuan-tuan untuk saudara ambil maklumat saya. Tidak dia lebih mulia pada saya walaupun dia membaca kitab. Kerana dia membaca kitab pada keadaan darurah untuk dirinya. Saya datang stream dengan menggunakan sedikit konsep lah. Kita bila buat stream ni, saya kan orang broadcast, adalah sedikit konsep outdoor, OTD. Tapi yang penting konten saya. Konten saya adalah konten menyampaikan pesan-pesan pada jalan kebenaran dan pesan-pesan pada jalan kesabaran. Kerana saya sayangkan tuan-tuan dan tuan-tuan menonton pun kerana tuan-tuan sayangkan saya. Jadi kita ambil benda tu. Jangan kita percaya bahawa ibadah yang hebat hanyalah solat. Ibadah yang hebat adalah bekerja dalam pasukan untuk menyelamatkan semua keluarga kawan-kawan sekerja kita. Kita tak suka kawan kita pun tuan-tuan, tak suka bos kita pun tuan-tuan, ataupun kita bos tak suka pekerja kita tuan-tuan. Tingkatkan sikit iman waktu bersusah dengan mengatakan perkahlian kali ini bukan perkahlian biasa. Kalau kita kelahi biasa, kita bagi dia notis tak naik pangkat pun dia gaji masih ada. Kalau kita berkelahi kali ini tuan-tuan, syarikat akan merudum, apa pun tak ada, iaitu pekerjaan. Jadi hati-hati bagi tuan-tuan yang bekerja dalam syarikat, elakkan buka, iaitu mencetuskan keadaan tidak stabil terhadap syarikat, mewujudkan masalah tidak perlu, mencetuskan keadaan tidak stabil dan akhirnya menjadikan syarikat kehilangan hala tuju. Ini pesan kepada mereka yang menjadi pengurus dan pesan pada mereka menjadi pegawai bawahan. Fahami perjalanan syarikat pada waktu ini walaupun tidak bersetuju, sokong dan bersatu. Kerana ini cara kita nak menyelamatkan syarikat daripada apa?
daripada apa yang disebut sebagai gelombang ekonomi yang akan menggulung. Taufan ekonomi dah tentulah dia gulung. Setengah syarikat akan bungkus. Jadi pastikan saudara lebih kuat untuk menghadapi puting beliung. Okey? Saya ucapkan ribuan terima kasih pada mereka yang lock buku kerana saya kepenatan. Dan di rumah saya pula ada orang tak siap. Dah sejam lebih dah pun. Kita live kita siap pukul 9 tadi ya. Sejam 10 minit. Saya ucapkan terima kasih. Terimalah majlis ni ya Allah sebagai satu majlis ilmu. Kerana sesungguhnya ya Allah, kami yang hadir dalam majlis ini hendak berkasih sayang dan menyampaikan satu pesan demi menyelamatkan kami semua daripada segala ujian yang akan datang. Ya Allah, lindungilah kami ya Allah. Kalaulah sekiranya ada beban berat yang akan kau turunkan pada kami pada masa hadapan, ringankanlah beban tersebut kerana kasih sayang kau, kerana kami telah berada dalam majlis di mana kami sering menyampaikan pesan-pesan pada jalan kesabaran dan pesan-pesan pada jalan kesabaran. Kerana sesungguhnya ya Allah, apa yang kami pertahankan ini adalah sebahagian daripada iman. Kerana kufur adalah lambang kefakiran adalah lambang kekufuran. Amin ya rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.